Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, Allah bagi lagi umur untuk dipinjam buat sementara sebelum kita pergi menemui Allah, sampailah di kubur, di mahsyar dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat memahami apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ataupun selalu seorang ayah, seorang ibu dia sebut tak fahamlah anak ni kan. Kadang-kadang kita tak faham, kita ke alung, ke angah anak kita, ya tak? Kita tak faham dia nak apa sebenarnya kan. Kita dah bagi ni, dia nak juga. Ada benda yang dia tak puas hati, ada benda yang dia tak suka, ada benda yang dia rasa tak suka, tak selesa kan. Kita rasa apa benda lagi kau nak lagi, apa benda lagi mak nak buat, apa lagi ayah nak buat, ya tak kan. Biasa mak lah komplainnya, dia tak faham apa yang dia nak kan. Okey, kalau yang bahagian lelaki pula, dia tak faham isteri dia nak apa. Dah kahwin 10 tahun, 20 tahun, ada je biasa je kan. Kadang-kadang si suami tak faham isteri nak apa lagi isteri yang tak puas hati. Isteri pun begitu juga, dia tak faham apa yang isteri dia nak kan. Okey, jadi bila kita tak faham apa yang suami nak, apa yang isteri nak, apa yang anak nak, kita akan rasa tension, kita akan rasa penat, kita akan rasakan macam kita ni useless, kita akan merasakan bahawa dia tak memahami kita sebagainya lah kan. Kenapa? Sebab yelah dah hidup lama sebagainya tapi tak faham. Baik. Bahkan kita sanggup kadang-kadang setengah suami, setengah isteri, dia sanggup dia ambil course ataupun dia ambil kelas, seminar sebagainya untuk memahami apa yang isteri dia nak, apa yang suami dia nak, apa yang anak dia nak, supaya dia dapat bahagikan hati suami, dapat bahagikan hati isteri, dapat bahagikan hati anak kan. Itu berbayar tu kadang-kadang kan. Kadang-kadang banyak pun yang berbayar kan. Okay, kalau tafsir ni alimah buat percuma supaya kita faham apa yang Allah nak kan. Jadinya bila kita buat percuma ni, moga-moga kita dapat hargai bersama, dan moga-moga yang paling penting adalah kita faham apa yang Allah nak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita sampai pada ayat yang ke-53 ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-53. Asyhadu wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Bermaksud ketika mana kami datangkan kepada Musa alaihissalam kitab, iaitu Taurat, wal Furqan, dan yang memisahkan antara hak dan yang batil. La'allakum tahtadun, moga-moga kamu ni mendapat petunjuk. Baik. Wa idh atayna Musa al-kitab, bermaksud kitab tu merujuk kepada Taurat. Kan? Kalau zalikal kitab la raiba fi, merujuk kepada Al-Quran. Tapi yang kat sini wa idh atayna Musa al-kitab, ketika mana kami memberi Nabi Musa itu kitab. Kitab ini merujuk kepada Al-Taurat. Kitab Al-Taurat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu Nabi Musa membawa orang Yahudi daripada Mesir ke Palestin, menyeberangi Laut Merah kan, masa tu tak ada lagi Taurat. Taurat belum turun. Taurat yang dibukukan belum turun, belum ada kan. Wahyu tu ada, cuma Taurat yang dibukukan kan. Baik. Jadi Nabi Musa pun pergi ke Tur Saina. Allah jemput dengan malaikat Jibril menaiki kuda kan. Dan dalam tempoh tu, waktu Nabi Musa pergi ke Tur Saina itu, Nabi Harun memimpin ataupun lead Bani Yahudi ataupun Bani Israel, orang Yahudi. Cumanya macam kita faham, kita cerita sebelum ni, semalam dan kemarin, orang Yahudi bila tak ada pun Nabi Musa, diorang murtad. Ada mengatakan 8,000, ada mengatakan sampai 600,000 orang Yahudi murtad. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita contohlah kita baru tadi rumah terbakar, na'udzubillah, kita dapat rumah terbakar, apa kita buat? Kita balik rumah, kita pastikan rumah kita selamat, tak ada mancis, tak ada lilin, tak ada lighter yang boleh dicapai oleh anak-anak kan. Gas semua kita selamat. Nampak? Bayang kita lalu kita balik ke rumah, balik ke rumah, kita nampak rumah lain yang terbakar. Confirm kita akan cerita pada anak kita, pada isteri kita, pada jiran kita, hati-hati dengan api, bahaya tadi kau nampak rumah terbakar kan. Kita akan ngeri main dengan api, rasa takut sangat dengan api, tak? Ni kalau gas terbocor sebagainya. Orang Yahudi dah nampak laut terbelah 12, dia boleh pula murtad sebab nampak lembu tu bercakap kan. Hari ni bukan lembu bercakap, robot pun banyak bercakap, kereta pun bercakap, Hyperton ni dah kan. Baik. Tapi orang Yahudi sebabkan bila tak ada Nabi Musa, dia boleh lari daripada hidayah. Dekat sini menunjukkan pentingnya ada pemimpin kan. Kita sebagai manusia, tak kira dia ustaz tak ustaz, dia ulama tak ulama, dia mesti ada pemimpin. Sebab tu Imam Bukhari dia ada guru. Imam Bukhari yang buat Sahih Bukhari dia ada guru. Imam Nawawi dia ada guru. Imam Suyuti ada guru. Imam Syafi'i pun ada guru. Semua orang ulama alim-alim ni mesti ada guru. Dia tak ada kata one man show, Lone Ranger, tak ada istilah macam tu. Dalam hidup, kau ustaz ke, kau ulama ke, kau wali ke, kau guru tafsir ke, benda ke, mesti ada guru. Mesti ada pemimpin. Kan? Pemimpin dari segi agama lah. Kan? Baik.
Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita bawa kereta, kan, kita nak bawa kereta, kita belajar bawa kereta, ya tak? Kan? Apa tu, sebelum kita belajar, kita mesti ada guru, mana boleh kita belajar gitu saja. Kan, belajar sendiri, mesti walaupun dia belajar sendiri, tapi kalau kereta yang complicated, kereta macam contoh X50 yang perlukan button yang boleh kita tekan, yang kita tahu kat mana nak tekan tu, itu pun mesti ada guru dengan buku, ataupun tengok YouTube, ataupun baca kat Google dan sebagainya. Dia mesti ada guru. Tak ada guru memang hancur, memang ke laut. Kan, masuk KL, tak biasa masuk KL, jalan pula jalan yang tak biasa kita lalu, mesti kata pergi Johor Bahru. Setelah masuk KL, baru masuk KL pergi Johor Bahru. Kan, baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila Nabi Musa tak ada, tak sampai 40 hari ni, orang Yahudi, Bani Israel boleh sesat. Hari ni kita boleh tengok, dalam sebulan, dalam seminggu, dalam sehari, berapa kali kita dengar pengajian. Tak kisahlah, tak fiqah ke, tasawuf ke, syariat ke, tafsir ke, benda ke, kan, berapa kali. Kan? Dan kita pun tahu, saya sendiri punya pengalaman, makin saya belajar, tak kisah lama apa saya belajar, makin saya rasa saya ni paling jahil. Pasal handphone, saya rasa banyak pasal handphone yang saya tak tahu. Pasal kereta, banyak pasal kereta saya tak tahu. Pasal tafsir, belonggok pasal tafsir saya tak tahu. Bermaksud, makin kita belajar, orang yang tawaduk, yang rendah diri, dia akan rasakan aku paling bodoh sekali. Maaf cakap. Kan, tapi saya rasa, pada saya, siapa yang makin belajar, makin rasa pandai, dia ni memang bukan resan padi dah. Kan, dia ni memang tak kenal diri, makin sombong. Kan, sebab ilmu ni berlonggok-longgok ilmu. Makin buka kitab, makin ada kitab baru. Saja saya share untuk belajar syariah, untuk usaha syariah ni, kita orang ada satu software ataupun apps lah, dipanggil Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ni dia mengumpul ratusan ribu kitab. Kalau tak ratus pun ribu, puluh ribu kitab. Kitab-kitab yang dicetak dari zaman para sahabat sampai zaman tabi'in, sampailah ke hari ni. Kitab baru semua diletakkan dalam Maktabah Syamilah. Kan, tanyalah ustaz yang berada dekat Maktabah Syamilah tu. Tak terbaca tuan-tuan. Memang ya Allah, banyaknya rasa lautan ilmu yang kita tak dapat nak kongsi, tak dapat nak fahami, nak mendalami. Terlalu banyak ilmu Allah ni. Kan, itu baru Maktabah Syamilah, baru bahasa Islam. Belum lagi pasal doktor, pasal engineer, pasal fizik sebagainya. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, makna makin hari makin kita perlukan ilmu, makin perlukan pimpinan. Kan? Dan pemimpin yang boleh tegur kita. Ada orang dia ada bos, tapi bos dia tak boleh tegur dia, bos dia tak boleh nak ubah dia. Ramai je bos kat pejabat yang tak boleh ubah dia, yang dia boleh cakap buat kerja. Tapi dari segi syariat, tak ramai bos yang boleh pemimpin. Tak ramai. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi ke pejabat sebagainya, mana-mana, tak kisahlah pejabat tu dekat pejabat betul ke ataupun dekat sebagai cleaner sebagainya, berapa ramai yang bos dia boleh pimpin dia untuk jaga akhlak, yang jaga syariat, jaga hati. Yang bila nampak muka bos tu, dia makin rasa bertuhan, makin rasa Allah tu berkuasa, makin merasa Allah tu dicintai, dihargai, dirindui. Kan? Cuba tengok. Cuba ingat, cuba fikir-fikir, aku pergi pejabat ni, bila aku makin pergi pejabat, makin aku rasakan Allah tu adalah Tuhan aku yang maha perkasa. Allah memerhati apa yang aku buat. Berapa ramai yang bos yang boleh buat macam tu, yang boleh memberi kesan pada pekerja dia. Kalau boleh, hebat. Jangan tinggalkan bos tu. Jangan tinggalkan majikan tu. Rugi sangat-sangat. Walaupun gaji murah, jangan tinggal. Dialah dunia akhirat kita. Tapi kalau makin kita pergi bekerja, makin kita bongkak, makin sombong, makin lupa Allah, makin tak solat, makin longgar syariat, yang ni kalau boleh pindah tempat lain lah. Kan? Sebab orang Yahudi dah nampak mujizat Nabi Musa, laut terbelah 12. Hilang Nabi Musa, walaupun ada Nabi Harun, diorang boleh tergelincir lagi sembah Firaun. Sembah lembu Samiri. Ini kan pula kalau tak ada pemimpin yang solid yang boleh mengajak kita kepada Allah. Kan? Lagi supaya kita faham, hari ni kerja susah nak dapat, kan, tapinya kalau boleh cari majikan yang Islam yang boleh tegakkan syariat, cari. Kalau boleh, tak mampu tak apa. Kan, benda itu tak wajib, kalau boleh lebih baik, kan, baik. Kemudian wal furqan, wa id atan Musa kitab wal furqan. Furqan merujuk kepada apa? Furqan merujuk kepada memisahkan di antara hak dan yang batil. Penting. Kita kalau kita nak buat bos bagi satu arahan, dia kata kita kena photostat. Kan, kita kena photostat. Contohlah benda simple dia, photostat. Dia bagi 2-3 line. Nak photostat berapa banyak? Bila nak kena photostat? Nak photostat color ke hitam putih? Nampak? Nak bagi pada siapa? Kalau tak jelas arahan tu, berteraburlah kerjanya. Simple, photostat je pun. Belum lagi kalau dia nak suruh rangkankan benih tu. Nampak? Jadi penting dalam kehidupan, kita kena tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang betul, mana yang tidak. Mana yang hitam, mana yang putih. Mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak.
Kan? Sebab tu Allah sebut Alkitab tak mencukupi, tapi wal furqan, memisahkan di antara hak dan yang batil. Hari ni kita masing-masing semua kereta yang baru-baru terutama je, dia mesti ada buku manual, betul tak? Ada buku manual. Kan? Buku tu beritahu yang ni kena buat, ni dahulukan, yang ni kemudian nak servis minyak hitam dulu ke, nak servis gearbox dulu ke, semua ada. Kan? Mana boleh sebelum kita, contohlah gearbox lagi kita auto, gearbox jangan main-main. Minyak gearbox auto tu jangan kita nak lambat tak boleh. Minyak hitam bolehlah lebih kurang, tapi kalau minyak gear auto jangan. Kan, jahanam kereta. Kalau duit banyak tak apa, kan, tapi kalau duit cukup-cukup jangan. Kan? Jadinya penting kita dahulukan mana yang dahulu. Sebab tu datangnya Allah sebut al-furqan. Wal furqan, mana dahulukan mana yang betul, mana yang tidak. Begitu. Baik. Kemudian wal furqan juga bermaksud bila Allah pisahkan laut dengan Firaun dengan pengikut Nabi Musa. Itu nikmat besar. La'allakum tahtadun. Moga kamu ni mendapat petunjuk. Bila kita ikut Nabi Musa, ada pemimpin yang boleh tunjukkan syariat kita yang betul, makin kita nampak bos, makin kita bersama dengan bos tu, majikan tu, makin kita rasa Allah tu berkuasa, makin Allah merasakan Allah tu memerhati kita, makin sayang pada Allah, cinta pada Allah, rindu pada Allah, itu bos yang terbaik dan kita akan mendapat petunjuk. Tapi kalau makin bersama bos, makin dunia kita, makin kita ni lupa dengan solatnya, tak khusyuk dalam solat, kelang kabut kita hidupnya, itu bukanlah petunjuk yang baik. Kan? Baik. Jadi 10.12 kita berhenti di sini, dan sebelum penutup kita baca balik ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-52 53. Insya-Allah malam esok kita jumpa lagi untuk ayat yang ke-54. Asyhadu wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa pada malam esok untuk ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah. Kalaulah malam ni malam terakhir kita baca surah ni ataupun ayat ini, inilah kita punya darjat ataupun kita punya pangkat di mahsyar nanti. Apa maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.